kaya misalnya, pada orang yang berpangkat misalnya. Atau keikhlasannya menjadikan makanan. Dikatakan bahawa ta'amul bakhil da'un wa ta'amus sakhi dawa'un. Dia sampai peringkat, saudara, kalau seorang tu kaya yang pemurah, maka makanan yang dihidangkannya jadi obat. Dan kalau orang tu dia ni orang dah tak ikhlas dekuk pula, makanan yang dihidangkannya jadi penyakit. Cukup mudah untuk kita huraikan. Kalau orang tu kedekut, so agak-agak dia angkat apa benda kat kita. Dah buruk lagi, buruk. Dah jadi penyakit sungguh lah. Tapi orang pemurah pula, orang pemurah, dia akan angkat ikan segar, ayam segar, semua segar, akan jadi sihat. Tapi sebab apa dia mampu buat macam tu? Kerana dia ikhlas. Ikhlas menjadikan dia beri terbaik. Sebagaimana kisah Qabil dan Habil. Kisah Qabil dan Habil bukan isu kambing, isunya ikhlas. Maka bila dia ikhlas, dia beri kambing paling gemuk. Bukan masalah sayur yang diberikan oleh Qabil, masalah dia ikhlas. Dia beri sayur buruk. Cuba kalau dia beri sayur yang baik. Kerana sebab tidak ikhlasnya Qabil lah menyebabkan sayur tadi juga tak ada nilainya. Kalau sayur ni ada nilai patutnya. Sayur ni pun kemakan sama dengan perangai jahat. Dan itu bila kita ikhlas, Allah rakamkan, Allah Ta'ala kekalkan kebaikan kita sampai bila-bila. Itu para ulama cerita kisah An-Nawawi rahimahullah. Sebab dia ada ikhlas, Tuhan kekalkan kitab-kitab. Ibnu Hajar menceritakan, ada seorang ulama zaman dia, apabila dibaca kitab Imam Nawawi, dia tak berapa suka. Dia kurang respect Imam Nawawi rahimahullah. Tapi kalau baca kitab Imam Rafi'i, suka sangat. Suka. Ini jenis ada orang yang dengan ulama' double standard. Kita jangan ada perangai macam tu. Kita punya prinsip ulama', kita hormat belaka. Cuma nak guru siapa tu masalah lain. Hormat dan ada. Kerana ulama' tu jadikan dia semua berperanan melengkapkan Islam. Semua. Yang ni mungkin peranan kat sini, yang ni peranan kat sini. Yang mengajar dua orang tu pun jangan ingat tak ada apa tu, ada. Dia melengkapkan yang dua orang tu, yang tak mungkin datang sini, datang sana je. Dia lengkap. Setiap ulama' dia berperanan. Kerana itu kita tak ada rendahkan mana-mana alim ulama'. Masalah soal nak pilih belajar orang siapa, itu hak saudara. Tapi merendahkannya tidak diizinkan. Maka Nawawi rahimahullah direndahkan. Baca kitab Nawawi buat tak layan. Kata Ibnu Hajar, sampai orang ni mati. Bila orang ni mati sebab dia ni glamour, ilmu, hebat, cakap, penuh orang rumah dia. Ramai orang rumah dia. Tiba-tiba datang seekor kucing besar. Lalu celah orang tak layan kucing. Kalau harimau dia orang layan kot kucing. Celah sampai dekat mayat ulama' ni saudara. Maka dia pun, mulut dia ni masuk dalam mulut ulama' tu dan ditarik hidung keluar. Dia gigit hidung keluar, menjelek keluar, julur keluar. Kemudian kucing itu tinggalkan. Tak ada seorang pun mampu memasukkan kepada lidah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kan dia menghina Nawawi, pandang rendah Nawawi. Ini karamah. Sebab apa Nawawi ada benda tu, dia ada keikhlasan. Dan itu sebenarnya kalau kita ada ikhlas, syukur kita hebat. Syukur bukan buat-buat, betul syukur. Kalau kita ada keikhlasan, sabar kita hebat. Kalau kita ada keikhlasan, ibadat kita hebat. Tak mungkin ibadat orang ikhlas ni saudara cincai-cincai. Tak mungkin, itu tak ikhlas. Ibadat orang ikhlas pasti kita nampak hebat. Dia tak cukup dengan qiyam, dia buat lagi itu, buat lagi ini. Dia tak cukup dengan zakat, dia buat lagi perkara ni, perkara tu. Dia tak cukup dengan menuntut ilmu wajib, dia akan cari lagi ilmu lain. Kenapa? Dia ikhlas. Tak mungkin seorang menuntut ilmu dengan ikhlas, sekali seminggu datang, tak apa Ustaz, saya ikhlas. Tak dipermainkan perkataan ikhlas. Ikhlas menjadikan dia senantiasa fikir nak buat terbaik dalam hidup. Selagi mana dia mampu. Allahumma illa malaikat, kalau dia sakit atau sebagainya. Selagi mana dia mampu, dia pasti akan buat terbaik. Dia tak akan sedekah cincai-cincai, terbaik. Dia tak akan belajar cincai-cincai, terbaik. Dia tak akan ibadat lebih kurang, terbaik. Ini bila orang ada ikhlas. Inilah rahsia akan segala kebaikan yang kita buat. Itu saudara kita sebut syukur-syukur ni. Mana roh syukur? Ikhlas. Apa yang kita dapat kalau kita ikhlas, insya-Allah syukurnya hebat. Dalam hadis yang lain, Abu Lais Samarqandi meriwayatkan dengan sanad daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yaqdu an al-'abd an ya'kula al-aklata aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha.
Sesungguhnya Allah suka pada hamba jika makan atau minum dalam mengucapkan Alhamdulillah. Hadis Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Artinya Allah Ta'ala ni redha. Redha bila kita syukur pada Allah. Baik kita makan atau kita minum, bila sebab kita syukur, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan redha pada kita suka. Tetapi orang yang paling jahat, orang yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah orang-orang yang kalau diberi apa pun dia tak redha. Diberi apa pun dia tak redha. Sebab itu kata Nabi SAW, ta'isa abdul dinar wal dirham wal qatifa wal khamisa. Celaka sungguh, rugi sungguh hamba duit dinar, hamba duit dirham, hamba pakaian. Ini hamba pada orang yang jaga image. Kenapa? Kerana dia ni kalau diberi suka, kalau tak diberi maka dia tak suka, tak reda, tak syukur. Dia cuma syukur bila dapat, tak dapat tak syukur. Kalau konsep syukur, saudara, bukan sekadar kita dapat maka kita syukur. Kita tak dapat pun kita syukur. Kerana tak dapat itu mungkin terbaik daripada kita dapat. Sebab itu Nabi SAW, baik sihat atau sakit, dia bersyukur. Kalau sihat Nabi kata Alhamdulillah, kalau sakit Nabi kata Alhamdulillah ala kulli hal. Macam mana pun Alhamdulillah. Sebab sakit yang kita kena ni, saudara, tak banyak sangat. Kalau kita sedih pun kita masih bersyukur. Seorang bercakap depan Rabi'atul Adawi, aduh sedih sungguh hari ni, sedih sungguh. Kata Rabi'ah Adawi, kalau kamu sedih sungguh, kamu tak suka hari ni, katakan aduhai sikitnya sedih ku hari ni. Jadi kalau kita sebut hidup ni sedih, kita masih ada ruang ketawa, makan nasi, 4 pinggang. Sedih Ustaz, makan. Kita cuma sedih sikit. Kalau benar kita sedih, saudara-saudara semua, gerak kita. Allah beri kita, uji kita sedih sikit. Kerana itu kita masih boleh kencing, berak. Dapat rasa nikmat kencing, berak. Kita dapat makan, tidur. Sedih-sedih pun tidur 8 jam juga. Takkan orang sedih boleh tidur lama macam tu. Sedih-sedih tu genang yang mata kita, tidur esok 10 pagi bangun. Artinya saudara kita diuji, diberi sedih sikit, bukan sedih banyak. Sama juga bila kita dapat gembira sikit, kan banyak. Kenapa jangan loncat lagi? Belum sampai ke syurga nak meloncat baru. Apa kita dapat ni sikit baru, belum jamin masuk syurga. Kata Hasan Basri kalau tengok orang ketawa, kalau tengok orang seronok, dia tanya, awak ni, awak dah dapat buku catatan tangan kanan ke? Belum lagi tuan, kan akhirat. Awak dah lepas jalan sirat mustaqim ke? Belum. Tapi yang ketawa sangat ni kenapa? Ketawa bila kita dah lepas benda tu, saudara-saudara semua. Maknanya pesan Hasan Basri, jangan melampau sangat ketawa. Walau kita belum tentu dan pasti Allah beri kita buku catatan kanan ke kiri, belum pasti. Kita belum pasti lagi lintas sirat ni, laju ke tak laju, belum pasti. Habis ketawa sampai lupa akhirat. Hasan Basri tegur orang ni, pemuda ni, kerana dia ketawa tu melampau sangat. Kata ulama, lepas dia tegur oleh Hasan Basri, pemuda ni tak pernah lagi ketawa sampai dia mati. Berkat ulama tegur. Dan berkat dia pula kerana tak melawan. Kalau dia melawan agak-agak, habislah dia. Lepas tu ulama tu tak suka macam mana pun jangan melawan. Jadi petua dia kat situ. Dia macam mak bapak kita juga. So tak suka macam mana jangan lawan. Apatah lagi fitnah atau tuduh. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa yang fitnah ulama, maka dia akan mati, hatinya akan dimatikan oleh Allah sebelum dia mati. Buliya bimauti bisu'il khatimah, dia akan dibalai dengan mati yang jahat. Ini kata Nawawi dalam Muqaddimah kitab Majmu'. So boleh baca Muqaddimah kitab Majmu'. Dia ingatkan kepada kita, jangan kita lawan dan fitnah ulama. Biar musuh kita lain, jangan ulama. Dan para alim ulama ni duduk mengajar, duduk ceramah, duduk ajak manusia ke jalan yang benar selalu. Tiba-tiba kita maki dia. Kita dengan dia nak ukur para lutut pun tak boleh, para kaki pun tak boleh. Cuma kalau saudara tak setuju ke dia, kita beradab dengan itu. Tak setuju tu benda biasa. Ulama-ulama kita tak setuju pandangan itu perkara biasa. Mereka tahu benda itu tak ada hak. Sebab kita tidak diwajibkan bersetuju, tapi kita diajar, diwajibkan menghormati. Kerana ulama ini waris Nabi. Innamal ulama'u warathatul anbiya, waris-waris Nabi. Saudara tak setuju, itu tak ada hak. Jangan saudara kaitkan, kalau saya hormat dia, saya kena setuju ni. Tak semestinya. Bukan anak murid Imam Syafi'i, Imam Muzani.
banyak benda dia tak setuju pada Imam Syafi'i, tapi dia menghormati Syafi'i. Imam Ahmad banyak benda tak setuju dengan Imam Syafi'i, tapi dia hormat Syafi'i, dia doa sampailah dia meninggal dunia. Pas maya doa untuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i banyak mana dia tak setuju dengan Imam Malik, sehingga dia karang satu kitab namanya Ikhtilafu Malik. Ini pandanganku yang menjangkau Malik rahmatullahi alaih. Tapi dia menghormati Malik, dia dah tongkat Imam Malik. So kita perlu ajar, kita perlu diajar bila berselisih pandangan tapi masih bersaudara. Ini payah, buat ni payah. Bila selisih sungguh. Tu selisih malaikat 44 sekali. Selisih sikit je pandangan kita siap. Ini orang-orang tak ada ilmu buat macam ni. Orang ada ilmu sudah dia tahu berselisih, okey. Saya tidak bersetuju fulan. Fulan itu perkara normal dalam Islam. Tetapi beradab, menjaga ukhuwah, itu perkara wajib dalam Islam. Yang kita perlu tahu. Perkara seperti ini, saudara, dia suatu, kita katakan, sum ataupun intipati dalam Islam. Ini adalah intipati. Sebab itu ulama menamakan adab ikhtilaf, adab berikhtilaf. Untuk menunjukkan ikhtilaf boleh, tapi beradab. Jangan terus label, ni pendapat tak betul, sesat. Tak, jangan. Kita beradab, pandangan ini bagi saya kurang tepat. Pandangan ini lebih rajih berdasarkan sekian. Kalau ini cara yang beradab, yang baik, yang perlu kita belajar. Sa'id daripada Qatadah, Nabi SAW bersabda, Arba'un man u'tihunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Lisanu dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun sabirun wa zawjatun mu'minatun salihatun. Siapa yang diberi kepadanya 4 perkara, bererti telah diberi keuntungan dunia dan akhirat. Lidah selalu berzikir, hati syukur, sabar dengan apa yang ditentukan Allah, dan isteri yang beriman dan salihah. Bila saya cek dan saya takhrij, ini bukanlah sabda Nabi SAW. Qatadah meriwayatkan daripada Nabi Allah Daud AS. Ini ucapan Nabi Daud, bukan Nabi SAW. Saya nak cek kitab hadis. Barangkali sebab dalam uslub ditulis tu bahawa Qatadah An-Nabiyya Daud AS. Barangkali dia terlupa Daud tu disebut An-Nabi, dia ingat Nabi Muhammad SAW. Nabi di sini adalah Nabi Daud. Nabi Daud yang cakap, bukannya Nabi Muhammad SAW. Riwayat Qatadah hanya menyebut riwayat ini daripada Nabi Allah Daud. Di mana Qatadah cerita Nabi Daud, dia kata, dia berpesan, dia nasihat. Dia kata kalau sekiranya seorang dapat 4 kali, maka dia dapat dunia, dapat akhirat, kebaikan. 4 kali tersebut, pertama, Tuhan jadikan lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah. Sebab itu zikir ni, saudara, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, ada 2 jenis. Zikir orang awam. Zikir orang awam ialah zikir tempat tertentu, lepas sembahyang. Lagi masa buka kedai, ada zikir dia. Tak suruh lari. Lagi masa apa lagi? Masa nak makan, ada zikir dia. Masa pakai baju, zikir kita orang awam. Kita zikir pada benda-benda yang bersifat keperluan kita, dan bersifat kadang-kadang berkaitan dengan amalan untuk jadi benteng diri kita. Kenapa baca zikir ni? Supaya orang tak deki saya, tak ada orang santau saya. Tunggu saya aja zikir ni lah. Bila baca tak kena santau. Kata kita lah. Ni zikir orang awam. Bagus tak? Bagus. Buat. Jauh lebih baik daripada orang tak berzikir. Bahkan kata Ibn Athaillah As-Sakandari, seorang berzikir dan lupa Allah jauh lebih baik daripada orang terus tak berzikir. Sebab dia berasal lagi lupa Allah. Yang kita sebut la ilaha illallah, masih ingat ayam panggang yang goreng, tak apa. Kerana itu kita masih sebut nama Allah. Kita masih lagi dalam ruang mengingati Allah. Berbanding orang langsung tak sebut nama Allah. Maksudnya begini, kalau kita sembahyang, dalam sembahyang kita teringat benda-benda lain, jauh lebih baik daripada orang tak sembahyang. Jauh lebih baik. Saat saya duduk sembahyang, teringat benda ni, teringat benda tu, awak bagus. Kenapa? Awak lebih bagus daripada orang tak sembahyang. Kalau orang tak sembahyang, lagi teruk. Sebab dia daripada awal tak ingat Allah. Kita ada ikhtiar, kita duduk Allah. Paling kurang ingat masa usolli, ingat masa tu usolli fardhu maghrib. Biasa orang kita memang ingatlah benda tu. Kalau tersasar dia insya maghrib. Dia tahu maghrib. Artinya paling kurang pun kita tahu ni sembahyang maghrib. Kalau lepas tu tak tahu apa dah. Tahu salam dia. Namun ia jauh lebih baik daripada sembahyang. Sebab benda tu saudara memerlukan proses. Siapa pun tak ada kata saya ustaz solat tak ingat apa, ingat Allah. Syukur pada Allah. Tak payah cerita sangat. Sebab ini satu proses yang kita kena mujahadah. Tak ada seorang mendakwa saya lah solat paling baik.
Sebab itu dulu mereka malu nak sebut ini solat macam Nabi solat. Mereka cukup malu nak sebut. Sebab apa? Mungkin zahirnya macam Nabi, tapi dalaman itu ungkapan tu mereka takut nak sebut. Walaupun hari ni berani sebut. Ini saya nak ajar cara solat Nabi. Hebat je cara ceramah, cara solat Nabi. So kita segan nak sebut macam tu. Kenapa? Bila kita sebut cara solat Nabi, ia bukan sekadar mengambil kira fizikal, juga intipati cara solat tu. Beranikah kita bahawa kita dengan solat kita sendiri kita macam Nabi SAW? Artinya kosong macam Nabi? Jauh. Jauh kita. Dan itu bila setengah orang yang mengadakan ataupun mewujudkan kelas-kelas solat cara Nabi ni, kita ingat, jangan awak guru, jangan awak tengok aku je solat macam Nabi. Ni datang buah sombong habis. Dengan niat untuk beri sedikit takrib. Takrib maknanya biar semayang kita ni hampir walau tak sama. Takrib, okey, kita sama-samalah. Saya pun bukan reti sangat. Maksudnya saya pun berusaha untuk solat macam Nabi SAW. Maka kita solat macam Nabi daripada angkat takbir atau daripada mula wudu sampai dengan cara dalaman tu, untuk ingat Allah Ta'ala dengan betul. Ini masing-masing mengakui keusaha, okey. Tapi kalau setengah rasa dah macam kemas sangat, baik. Kita bimbang ini fitnah buruk dalam agama. Dan orang yang khusus pula saudara, dia akan sebut nama Allah setiap masa. Hatinya sentiasa menyebut nama Allah. Dia bukan keadaan tertentu, memang hidupnya sentiasa menyebut nama Allah. Baik bangun, berdiri, duduk, berbaring, mana bermuamalah dengan manusia, hatinya ingat Allah. Ingat Allah sama ada dalam semua benda dia tahu bahawa ada hukum, ada muraqabatullah, ada pemerhatian Allah SWT atau sebagainya. Kemudian bila kita dapat hati yang senantiasa bersyukur, artinya syukur ni hakikatnya bukan pada lidah, pada hati. Kalau sekadar kita semua syukur, hati kita kenapa sikit sangat? Hati kita mengakui bahawa apa yang Allah berikan kepada kita ni cukup. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini saudara terbaik. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saudara, inilah perkara yang boleh mendekatkan kita pada Allah. Maka kita bersyukur. Kemudian diberi pula badang sabar. Sabar para ulama bagi pada kita, iaitu dipanggil sabrun lillah wa sabrun ma'allah wa sabrun ala Allah. Dulu kita pernah sebut bahagian sabar, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan kejahatan, sabar dalam musibah. Ni kita nak sebut definisi ulama lain pula, yang menyebut bahagian sabar itu sabrun lillah, sabrun ma'allah, sabrun ala Allah. Sabrun lillah maksudnya sabar untuk Allah dalam kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sabrun ma'allah, bersabar bersama Allah dalam kita redha dengan segala takdir yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Takdir Allah adalah kebijaksanaan Allah. Kita duk marah-marah, maknanya kita kritik kebijaksanaan Allah. Tuhan yang letak kita posisi sakit, Allah yang letak kita posisi ni, Tuhan letak. Maka kalau kita tak redha dengan apa yang Tuhan buat, artinya kita menangkis ataupun menentang kebijaksanaan Allah. Maka kita kena sabrun ma'allah, sabar bersama Allah. Dan yang ketiga, sabrun ala Allah, sabar atas Allah, ke atas hak Allah. Maksudnya apa? Yang Allah janji kat kita, yang Allah nak beri kat kita, kita kena sabar. Sebab ada masa dia. Allah janji nak beri syurga, kena sabar lah. Kerana syurga tu bukan sekarang. Pada masa yang Allah Ta'ala ingin beri pada kita, tak kira lah bila. Tapi yang kita tahu bukan sekarang. Maka kita kena sabar. Mungkin kita kena tunggu 40 tahun sebelum kita mati. Mungkin kita kena tunggu 80 tahun. Mungkin sebab kita cuma tunggu esok je. Esok kita mati tunggu saja. Tapi kena sabar benda yang Tuhan janji. Maka dengan sebab itu betul ibadat. Dan yakin pada janji Allah. Dekat, lambat atau cepat, janji ini pasti akan datang. Mungkin Allah tak nak biarkan kita hidup 80 tahun di dunia, menempuh pelbagai kesukaran, sebab Tuhan nak bagi kita syurga first class, syurga terbaik, biar kita bersama para nabi, para anbiya, para syuhada. Maka kita kena sabar. Ya, kadang-kadang kita dengar sahabat-sahabat kita macam-macam bentuk ujian, yang kita nak suruh dia sabar ni suruh berat. Kita pun rasa berat tengok dia. Kanser peringkat 4. Yang ni pula, oh, ustaz saya kentuk tak tahan, berak tak tahan. Kalau saya duduk, berak sepah orang. Saya belajar untuk terima takdir Allah, tapi berat. Kita nak ajar dia sabar, kita pun rasa berat benda tu. Tapi Tuhan ajar kita menyabarkan beriman.
Kalau kita mungkin tak sehebat dia bila kita dengar. Kita tak rasa kita akan hebat macam dia. Kita tak rasa gitu. Maka kita pun pergi kat dia cakap, kakak, Allah uji sekian. Cakap apa yang Allah ilhamkan pada kita. Tak apalah saya buat air sikit, saya solat. Saya nak solat rumah akad. Mudah-mudahan tuan-tuan akan ketenangan, keberkatan. So itu yang Tuhan suruh. Natijahnya Allah Ta'ala uruskan. Itu antara perintah Tuhan ajar kita orang beriman ni. So kalau Tuhan beri kita sihat, segar dan sebagainya, bila kita hadapi orang ni, kita ajar dia sabar. Walaupun sebenarnya saya tahu benda tu kalau kena kat kita berat. Berat, itu kita tak nafikan. Namun Allah ajar kita sabarkan orang beriman. Jangan sampai dia lari dari agama. Jangan sampai keluar, tidak dia rugi, dua-dua dia rugi. Dia dalam proses ujian, tiba-tiba dia tak sabar, akhir syurga tak dapat. Dunia pun dia tak dapat. Maka rugi besar. Kerana itu selalu kita cakap, kadang-kadang perkataan kita bukan sebab kita hebat, perkataan kita tu berkat. Perkataan kita cakap dengan dia, kalau kita junjung pada Allah, sabarkan mudah-mudahan apa yang Allah uji ni seketika, supaya akak dapat syurga, Allah ampunkan dosa yang lepas, Allah naik darjah akak. Mungkin akak tak mampu nak solat banyak, tak mampu nak puasa banyak, dengan cara ni Tuhan beri pahala. Maka dia tenang, dia sabar, dia gembira. Apa yang patut kita buat, kita cakap. Nah, kita bukan ahli falsafah, bukan ahli puisi, tapi bila kita junjung perintah Allah, di situ ada perkataan. Kita bukanlah penyanyi, nak nyanyi depan dia dengan menyusun rangkap, menyusun seni kata yang indah, berpuitis. Kita hanya seorang hamba Allah. Bila kita junjung perintah Allah, perkataan tu walau tersusun, walau gagak-gagak, tapi berkat. Di situ kita diajar oleh Allah SWT. Ya saudara, bila Tuhan beri badan yang sabar, okay, satu anugerah Allah. Dan kalau kita nampak orang tu diuji pula, saudara, kita cuba jadikan dia badan dia sabar. Sama ada pun sabarlah kan, InsyaAllah kita sama-sama akan bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Kemudian last kali dapat isteri yang mukminah. Dalam riwayat sebenarnya, sehingga kita nak betul banyak sangat pun takut juga saudara Nabi dakwah nak betul kan. Zaujatun muwafiqatun, kalau ikut riwayat tu, bukan zaujatun mukminatun. Ikut riwayat yang betul, zaujatun muwafiqatun, maknanya isteri yang senantiasa bersetuju dengan kita. Kalau kita kata, petani nak pergi ke pasar, duduk abang, saya pun nak ke pasar juga. Kalau kita sebut, petani nak pergi ke pasar, bang, saya hari ni ada kerja lain bang, ayah pergi pasar lah. Malah lah, gaduh. Isteri kita kalau satu nadan begitu, okay. Oh abang saya nak balik kampung, elok bang, saya pun rasa lama tak balik kampung, saya ikut lah. Ini sama. Oh abang saya nak makan ikan singgang ni, oh saya pun nak makan ikan singgang. Kalau kita sebut saya nak makan ikan singgang, oh bang, saya nak makan ikan goreng lah bang, gaduh habis lah. Artinya bila isteri kita sudah senada dengan kita, memang kita dapat isteri hebat. Abang nak pergi kuliah, elok bang saya nak ikut. Ni abang nak pergi kuliah, abang asyik kuliah je, kalau okey sekali. Okey lagi. Bukan sekadar tak muafiq, mutanaqid, bertentangan pula arah maksiat. Susah. Sebab ada suami-suami, saya kata saya tengok awak ni datang seorang, dia kuliah mana isteri. Saya perasan tu orang datang, mana bini tak buat. Kalau sini saya tahu tak yang buat bini, tak apa. Kalau mana masjid saya tengok, mana buat bini, mana tak buat bini. Dia tahu tak buat bini tu, tak muafakah lah tu. Dari mana isi Ustaz? Saya dah hajab, isi tak nak pergi Ustaz. Dah hajab, dia kata begitulah, beginilah. Tak tahu dah nak buat macam mana. Ni tak muafiqah. Sampai Allah jadi kasih kita muafiqah dengan kita, insya-Allah terbaik kita dapat. Kalau masih lagi ada clash, tak boleh sama, terutama dalam melakukan ketaatan pada Allah, kita kena berjuang lebih sikit lah. Kena berjuang lebih sikit, kena kuat sikit, supaya kita bimbang isteri kita kalau tak sama dari awal, dia akan jadi bertentangan dengan kita. Bila bertentangan kita saudara, memang sukar. Ia menjadi satu musibah besar. So kita kalau ada 1000 musuh kat luar, kita tak takut. Tapi kalau musuh tu ialah isteri kita, itu yang kita takut. Musuh kat luar 1000 pun tak takut, sebab dia takkan sampai ke dalam rumah kita. Tapi yang sebelah tidur tu musuh kita berat tu, kita tak akan rasa kebahagiaan. Dan kalau sekiranya kita saudara di luar banyak masalah, kita tak bahagia, tapi bila Allah beri kita seorang di isteri yang boleh bahagiakan kita, itu sudah cukup. Tetapi kalau sekiranya di luar kita bahagia, tapi cukup seorang yang mengacau kita, tak bahagia isteri kita, tak cukup, kita terganggu, tension. Maka sebab itu usaha untuk jadikan isteri kita muafiqah. Biar cakap kita sama, senada. Kita cakap macam ni, disampuk tu lebih pada positif. Bukan sampuk je terus jadi macam kita katakan bertentangan, poin yang berlawanan. Memang mazhab lain ini. Biar dia mazhab yang menyempurnakan apa yang kita cadangkan. Maka inilah di antara kebaikan
duniawi dan ukhrawi kalau kita dapat semuanya ini. Walaupun penekanan oleh penulis kita ialah syukur pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.